والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. Yang mana kitab ini adalah kitab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membincangkan tentang hukum hakam. Katanya, وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. رواه مسلم. Maksudnya bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ia akan sahabatnya terlambat, berada di belakang. Maka berkata ia, dahululah kamu supaya kamu mengikut dengan aku, mari ke depan, dan hendaklah mengikut pula akan kamu orang yang kemudian kamu. Jadi hadis ini menunjukkan bahawasanya siapa yang terlambat bolehlah ia mengikut saja akan orang yang di belakang imam. Pada hadis yang akan datang insya-Allah ada yang lebih terang dari hal ini. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak solat berjemaah bersama dengan sahabat dia. Besok tengok belakang, tengok tu. Ramai sahabat makmum duduk belakang. Hidup penuh ke depan ni. Hidup kupu di belakang. Dan benda ni juga dilakukan oleh masyarakat kita. Jadi kalau nak sembahyang tu koknya pakat bergebuk duduk belakang, bukan bergebuk duduk depan. Pakat buat bolok di belakang, hidup bolok depan. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat keadaan tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat dia supaya mari di depan, supaya duduk depan. Yang mana orang yang duduk depan, duduk di belakang Rasulullah boleh ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mari belakang, dia duduk belakang. Kalau dia nampak imam, maka dia boleh tengok makmum yang berada di belakang imam, ataupun makmum yang berada di belakang saf yang berada di belakang imam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita dapat faham daripada hadis ini adalah yang terlebih utama kepada makmum adalah dekat dengan imam. Sebab itulah di sana ada hadis yang lain yang dikeluarkan ataupun yang diriwayat oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufir rijal awwaluha. Sebaik-baik saf lelaki adalah saf yang pertama. Wa syarruha akhiruha. Wa syarruha akhiruha, dan seburuk-buruk saf lelaki adalah saf yang belakang. Jadi saf yang depan yang paling baik, manakala saf belakang adalah saf yang dak comel, mana bukanlah sampai haram tapi dak comel. Jadi kita kena penuh depan dulu, maka orang mari belakang dia duduk belakang lah. Jangan kita mari awal kita duduk susah nak penuh belakang. Depan masih lagi ada ruang, masih ada lagi tempat yang boleh diisikan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, daripada hadis ni juga kita dapat faham apabila Rasul kata mungkin ikut aku fa'tammu bi, maka apa yang kita dapat faham daripada hadis ini adalah perbuatan
ataupun makmum mesti kena ikut imam pada segala pergerakan imam. Tidak boleh makmum menyalahi imam, mesti kena ikut imam. Sebab Rasulullah kata, fa'tammu bi, mu kena ikut aku. Dan daripada hadis ini juga kata Rasulullah, manakala orang hak yang selepas daripada kamu, dia boleh ikut mu. Jadi kalau saf hak yang belakang, kalau dia tidak nampak tu imam, maka dia boleh jadikan panduan dia saf yang berada di hadapan dia. Okey, itu 3 di antara perkara yang dapat kita faham daripada hadis ini, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertamanya, lebih afdal kita berada pada saf yang lebih dekat dengan imam, saf yang pertama. Pernah saf pertama, saf yang kedua. Begitulah seterusnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Lau ya'lamun nas ma fi an-nida'i was-saffil awwal thumma la yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu alaihi." Kalau sekiranya manusia itu mengetahui kelebihan yang ada pada azan dan kelebihan yang ada pada saf yang pertama, saf awal, kemudian mereka itu tidak mendapati perkara tersebut melainkan melalui undian, nescaya mereka itu sanggup membuat undian. Tapi ramai orang yang tidak tahu kelebihan tersebut, sehingga tidak ambil berat, tidak cakna mana terhadap saf yang lebih dekat kepada imam. Okey, yang pertama, hak yang paling afdal adalah lebih dekat dengan imam. Ni bagi orang lelaki. Mana kalau orang puang, dia lebih jauh, dia lain ya. Saf perempuan hak yang paling afdal adalah saf belakang. Saf perempuan hak yang paling afdal adalah saf belakang. Manakala saf lelaki hak yang paling afdal adalah saf depan. Ini disebut oleh Rasul dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Maksudnya sebaik-baik saf lelaki adalah saf depan, manakala saf belakang adalah saf yang dok comel. Manakala orang puang, hak yang lebih baik saf perempuan adalah di belakang, dok comel dia berada pada saf hadapan, kerana biar ada jarak di antara lelaki dan perempuan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya wa an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala ihtajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujratan mukhassafatan فصلى فيها فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته الحديث وفيه أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة متفق عليه. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membuat satu bilik, yang mana bilik tersebut dilingkungi, ditutupi dengan tikar. Maka sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalamnya. Rasulullah buat satu bilik yang ditutupi dengan macam tikar dalam masjid. Rasul sembahyang dalam. Apabila Rasul sembahyang, maka mengikut kepadanya beberapa laki-laki. Jadi ada sebahagian daripada sahabat tengok Rasul sembahyang, maka jadi sembahyang bersama dengan Rasulullah, jadi makmum kepada Rasulullah. Maka datang mereka sembahyang pula mereka dengan sembahyang Rasulullah itu. Jadi ini hadis menunjukkan bahawasanya sembahyang sunat lebih baik dikerjakan di tempat yang sunyi ataupun di rumah, kerana kata Rasulullah di belakang ini, sebaik sembahyang manusia ialah di rumahnya selain sembahyang fardu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, dalam hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dan Imam Muslim juga dalam kitab sahihnya, yang mana ada beberapa riwayat ataupun ada riwayat menjelaskan benda ni berlaku pada bulan Ramadan, yang mana Rasulullah dalam Masjid Nabawi, Rasulullah buat satu bilik, Rasulullah likung dengan tikar, Rasulullah likung macam kalau kita tengok dengan tabir lah, satu tempat yang kecil Rasulullah sembahyang dalam. Jadi Rasulullah buat perkara tersebut, maka kata ulama boleh, tak ada masalah kalau kita nak buat satu tempat yang khusus untuk kita dalam masjid, walaupun masjid itu bukan masjid hak milik peribadi kita, masjid wakaf, tapi ada syarat dia. Syarat dia, ia tidak mengganggu orang lain. Masjid besar bapak kapung dia, jemaah 4 orang setengah kita tak 4 orang setengah nak royak, tak ramai orang, tak ramai jemaah, masjid besar. Jadi dia ambil peluang untuk beriktikaf di masjid dengan dia menjadikan suatu sudut dalam masjid
yang mana tempat tersebut tidak mengganggu orang lain, dia buat sedikit tabir. Bukan ikat bata. Ikat bata selok lah. Buat tabir je. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah buat ni. Kata ulama hukum dia adalah diharuskan, tapi syarat dia tidak mengganggu orang lain. Dan Rasulullah bukan buat semua jaga-jaga je. Rasulullah buat pada bulan Ramadan. Dalam hadis riwayat Muslim, malam Rasulullah tutup, siang hari Rasulullah buka semula. Baik. Jadi apabila sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok Rasulullah duduk sembahyang dalam tu seorang, maka sahabat pun ingin sembahyang bersama dengan Rasulullah. Pakat sahabat nak sembahyang bersama dengan Rasulullah. Sebenarnya Rasulullah buat lagu tu, padahal bukan kalau tak buat pun boleh juga sembahyang dalam masjid. Tapi buat lagu tu dia lebih tertutup dan lebih menjaga daripada terganggu. Lebih lagi terjaga daripada terganggu. Jadi orang dah pergi mari sebab kita duduk pada tempat orang asing dah dalam masjid. Jadi sahabat dah tengok Rasul sembahyang, lepas tu sahabat sembahyang ikut bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang kita dapat faham di sini adalah dibolehkan seseorang mengikut imam walaupun imam tersebut tidak berniat menjadi imam. Kerana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikut Rasulullah, sedangkan Rasulullah tidak niat pun jadi itu imam. Dia tengok Rasulullah sembahyang, pakat sembahyang di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibolehkan ataupun sah kita mengikut imam yang mana imam tu tidak berniat menjadi imam. Sebab itulah dalam kitab fiqh disebut lagu mana hak yang wajib niat jadi, hak yang diwajibkan adalah makmum kena berniat menjadi makmum. Makmum je wajib kena niat menjadi makmum, kerana makmum telah menambahkan sembahyang dia dengan sembahyang imam, maka mesti wajib makmum kena niat. Adapun imam, adakah wajib dia niat jadi tu imam? Tak wajib. Tu imam kalau dia tidak niat jadi tu imam sekalipun, tetap makmum yang berada di belakang dia sah jemaah. Tidak disyaratkan sah berjemaah. Tu imam kena niat jadi imam. Kalau tu imam tak niat jadi imam sekalipun, makmum je yang niat jadi imam, sah berjemaah makmum tersebut. Cuma tu imam tidak dapatlah ganjaran pahala berjemaah kerana dia tidak niat sembahyang berjemaah. Cuma melainkan adalah sembahyang-sembahyang yang disyaratkan tu imam niat menjadi imam, antaranya sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat dah boleh ha. Tu imam kena niat jadi tu imam ah. Sebab dia, sebab sembahyang Jumaat disyaratkan buat secara berjemaah. Mana boleh nak buat seorang sembahyang Jumaat? Jadi sebab itulah tu imam mesti kena niat jadi imam ataupun berjemaah dalam takbiratul ihram dia, supaya sembahyang Jumaat dia jadi berjemaah. Adapun sembahyang fardu yang lain, maka tidak disyaratkan tu imam niat menjadi imam. Sebab itulah sahabat Rasulullah ketika ditengok Rasul sembahyang, pada Rasul nak jadi imam, dia terus jadikan Rasul sebagai imam. Maka di sini kita dapat faham bahawasanya niat menjadi imam bukanlah syarat sah berjemaah bagi imam tersebut. Namun untuk mendapat ganjaran pahala berjemaah, tu imam mesti kena niat menjadi imam. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada hadis ini juga kita dapat faham bahawasanya boleh sembahyang yang pada asalnya tidak dituntut dilakukan secara berjamaah, seorang tu melakukannya secara berjamaah. Jadi Rasul sembahyang seorang, tiba-tiba sahabat pergi berjemaah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sembahyang sunat. Okey, sembahyang sunat ni dia terbahagi kepada dua. Ada sembahyang sunat yang disyariatkan, dituntut kita laksanakan secara berjamaah. Dan ada sembahyang sunat yang tidak dituntut, tidak disyariatkan kita buat secara berjamaah. Sembahyang sunat yang disyariatkan buat secara berjamaah, sebagai contoh sembahyang sunat hari raya. Sembahyang sunat hari raya kita nak buat seorang pun boleh. Atas pandangan mazhab Imam Syafi'i boleh kita buat seorang. Tetapi hak yang lebih afdal adalah kita buat secara berjamaah. Buat secara berjamaah lebih afdal. Dituntut kita buat secara berjamaah. Sembahyang gerhana tuntut kita buat secara berjamaah. Sembahyang minta hujang, okey, sembahyang tarawih sebagai contoh, hak tu di antara sembahyang hak yang dituntut kita buat secara berjamaah. Dan di sana ada sembahyang sunat yang tidak dituntut kita buat secara berjamaah. Sebagai contoh, sembahyang qiyamul lail, sembahyang tahajud, sebagai contoh, sembahyang witir selain daripada bulan Ramadan, sembahyang sunat rawatib, sembahyang sunat duha, hak tu tidak
disyariatkan, tidak dituntut kita buat secara berjemaah. Sembahyang sunat hajat dia tidak dituntut dan tidak disyariatkan kita buat secara berjemaah. Namun walaupun tidak dituntut kita buat secara berjemaah, kalau kita nak buat secara berjemaah, hukum dia boleh ke tak? Dibolehkan. Berpandukan kepada antaranya hadis ini. Dibolehkan, tak ada masalah. Kita nak buat sembahyang hajat secara berjemaah, dibolehkan. Kita nak buat sembahyang duha secara berjemaah, dibolehkan. Nak sembahyang sunat rawatib lagi, lepas daripada isyak kita nak sembahyang sunat rawatib secara berjemaah, boleh ke tak? Dibolehkan. Dia bukanlah maksud ketika tidak dituntut buat secara berjemaah maka hukum dia salah kita buat berjemaah, bukan. Sebab itulah Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab menyebut, wa amma baqin nawafili kasunanir ratibati ma'al faraidi wad-duha wan nawafilil mutlaqah fala tushra'u fiha al-jama'ah ay la tustahab, lakin law sallaha jama'atan jaz wa la yuqal innahu makruh, wa qad nassa asy-Syafi'i rahimahullahu في مختصري البويطي والربيع على أنه لا بأس بالجماعة في النافلة. Apa kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab? Kata Imam Nawawi, adapun solat sunat yang lain seperti solat sunat rawatib fardu, solat sunat duha, solat sunat mutlaq, maka tidak disyariatkan dibuat secara berjemaah. Maksudnya tidak disunatkan buat secara berjemaah. Namun sekiranya dilakukan secara berjemaah, hukumnya harus, bukanlah salah. Dan tidak dikatakan ianya makruh, bukan makruh. Kerana Imam Syafi'i telah menyatakan dalam dua kitab, iaitu kitab Mukhtasar Al-Buaiti dan Mukhtasar Imam Ar-Rabi', bahawa tidak mengapa solat sunat dilakukan secara berjamaah. Ini disebut secara jelas dalam kitab Fiqh Mazhab Imam Syafi'i. Ini perlu kita kena tahu, perlu kita kena faham. Kerana di sana ada juga kedengaran hujung-hujung telinga orang kata tak boleh buat sembahyang hajat secara berjemaah. Itu tak kena. Dia kata tidak boleh buat sembahyang hajat secara berjemaah, tidak dibolehkan. Hak tu tidak kena. Hak yang betulnya adalah dibolehkan. Bukanlah kita kata disyariat, dibolehkan. Ini secara jelas disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Lepas daripada itu, apabila perkara tersebut berlaku beberapa malam, sampai satu malam Rasul lewat keluar, tengah malam Rasul lewat keluar, maka ada riwayat menyebut sahabat duk pakat tunggu Rasulullah, tunggu duk keluar. Jadi ia pakat buat bising, buat bunyi, takut Rasul tidur ke apa ke. Ada setengah ambil anak batu, benda anak pasir-pasir aluh tu, buat bunyi di pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah ingin memberitahu bahawasanya kami sedang menunggu untuk berjemaah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul keluar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar supaya para sahabat juga mengerjakan sembahyang di rumah. Di penghujung hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu fi buyutikum, mu kena sembahyang di rumah kamu. Jangan sembahyang masjid aja, sembahyang di rumah tak. Sebab dia kata Rasul, fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Kerana seafdal sembahyang adalah seorang tu mengerjakan sembahyang di rumah dia, melainkan sembahyang fardu je yang afdal di masjid. Jadi secara umumnya, berpandukan kepada hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, afdal sembahyang sunat di rumah. Secara umum sembahyang sunat kita kena buat, afdal buat di rumah secara umum lah. Tapi ada juga sembahyang sunat afdal buat di masjid. Ini secara umum afdal kita sembahyang sunat di rumah. Jadi kalau rumah kita dekat dengan masjid, orang bang tu sebelum daripada turun daripada rumah tu sembahyanglah sunat qabliyah 2 rakaat dulu di rumah, baru mari masjid sembahyang tahiyatul masjid di atas masjid. Sembahyang tahiyatul masjid dah lihat nak sembahyang di rumah. Walaupun sembahyang sunat main masjid, nak main rumah warna sebab nama dia tahiyatul masjid. Baik, jadi sembahyang dulu. Tapi hak yang dekat lah, kalau hak jauh tak boleh pula. Kalau hak jauh, orang bang baru nak mari, sampai sini sudah orang bagi salam dulu lah. Macam hamba mari daripada ke masjid tu, saat ni sampai aku apa, sampai lepas daripada selesai orang bayar sunat dah. Setengah-setengah lah, masih lagi ada orang 2-3 orang pergi sembahyang sunat. Jadi lewat sampai dah duduk jauh bagi ke masjid tu, daripada ke Mamang tu nak sampai sini. Jadi kalau dekat-dekat tak apalah, boleh kena mari. Kalau jauh sikit mari awal sikit. Kalau jauh mari lepas daripada orang bang bayar 2 rakaat dulu, dah semua berjemaah dengan tu imam.
Jadi kalau kita dekat dengan masjid, jadi kalau sekiranya kita sembahyang 2 rakaat dulu di rumah kita, jadi apabila kita mari masjid sempat takbiratul ihram bersama dengan imam, maka janganlah lepas peluang untuk sembahyang sunat di rumah, kerana sembahyang sunat di rumah lebih afdal berbanding sembahyang sunat di masjid. Ni apa yang disebut oleh Rasulullah, fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubah, melainkan sembahyang fardu. Dalam hadis yang lain yang mana hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, tak silap ingat, radhiyallahu anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhidhuha qubura. Kata Rasulullah, mung kena jadikan juga di rumah kamu sebahagian daripada sembahyangmu, biar ada juga sembahyang di rumah. Dan mu jangan jadi rumah mu saat itu seperti kubur. Kubur tak sembahyang dah. Kubur bukan tempat sembahyang, kena sembahyang juga di rumah. Sebab itulah kata ulama, secara umumnya sembahyang sunat afdal di rumah berbanding di masjid. Melainkan ada beberapa sembahyang yang afdal di masjid berbanding di rumah. Antaranya adalah sembahyang sunat gerhana. Sembahyang sunat gerhana afdal di masjid kerana dituntut kita buat secara berjamaah. Begitu juga sembahyang sunat hari raya, menurut pandangan sebahagian daripada ulama, afdal buat di masjid. Dan ada juga sembahyang sunat hak yang tak boleh buat di rumah, mesti kena buat di masjid. Ada benda sembahyang sunat tahiyatul masjid. Dan ada lagi selain daripada tahiyatul masjid, mesti kena buat masjid, tak boleh buat rumah, iaitu sembahyang sunat yang dinazarkan untuk dilakukan di masjid. Seorang ni dia bernazar untuk mengerjakan 2 rakaat sembahyang sunat di masjid, maka wajib dia kena buat di masjid. Tapi secara umumnya sembahyang sunat afdal buat di rumah. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak afdal sembahyang sunat di rumah ni bukan hanya di tempat kita saja. Di Mekah, di Madinah sama juga. Ni kita kena sebut sikitlah. Kadang-kadang bukanlah salah sebenarnya, tapi lebih afdal. Kadang-kadang kita pergi Mekah, kita pergi Madinah, kita tidak mengambil kesempatan untuk membuat benda yang lebih afdal, iaitu sembahyang sunat di tempat kita tinggal, dia dalam hotel. Rasanya orang pergi Mekah berapa kali je sembahyang, ada kedok sembahyang di hotel. Sembahyang sunat lah, bukan sembahyang fardu. Ada kedok tu. Baik, hak yang rajin buat sembahyang lah. Kalau hak malah sembahyang tu, sembahyang fardu je bahan di hotel kok. Jadi dia di Madinah ke, di Mekah ke, walaupun sembahyang di Masjid Nabawi, walaupun sembahyang di Masjidil Haram, ada ganjaran, ada gandaan pahala, tapi lebih afdal sembahyang sunat di tempat kediaman. Itu kita kena tahu. Memang tidak dinafikan satu sembahyang di Masjid Nabi digandakan 1000 kali sembahyang di, ataupun sama dengan 1000 kali sembahyang di masjid-masjid yang lain. Manakala Masjidil Haram 100,000 kali ganda satu sembahyang di Masjidil Haram berbanding dengan satu sembahyang di tempat-tempat yang lain daripada Masjidil Haram. Tetapi apa yang disebut oleh para alim ulama, walaupun kita berada di tanah haram Mekah, walaupun kita berada di tanah haram Madinah, walaupun kita boleh sembahyang di Masjidil Haram, maka hak yang lebih afdal sembahyang sunat tetap di kediaman kita. Kalau kita pergi buat umrah, tempat kediaman kita adalah hotel. Jadi jangan kita abaikan sembahyang sunat di hotel, kerana hak tu adalah di antara perkara hak yang afdal. Sebab itulah di dalam kitab Mughnil Muhtaj, dia menyebut masalah ni dalam kitab Mughnil Muhtaj karangan Khatib Asy-Syarbini. Dikatakan wa afdaluhu ay al-intiqali lin-nafli min mawdi'i salatihi ila baitihi, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sallu ayyuhan nasu fi buyutikum fa inna afdala salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah, rawahu asy-syaikhan. Wa sawa'un fi hadha al-masjidul haram wa masjidul madinah wal aqsa wa ghayruha li'umumil hadith. Maksudnya kata dia hak yang paling afdal adalah kita sembahyang sunat di rumah kita, di tempat kediaman kita, kerana di sana ada hadis kata Rasulullah, mung kena sembahyang wahai manusia di rumah-rumah kamu, kerana hak yang paling afdal seorang tu sembahyang adalah di rumah dia, mereka sembahyang fardu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hukum ini sama saja di Masjid Haram, Masjid Madinah, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa dan masjid-masjid yang lain. Kerana hadis ini kerana kita dapat faham daripada keumuman hadis ini. Jadi sama je. Bukanlah maksudnya di tempat kita saja. Kalau kita berada di Madinah,
kita tidak sembahyang di kediaman kita. Kalau kita berada di Mekah, kita tidak sembahyang sunat di kediaman kita. Ini perlu kita kena ambil cakna dan ambil berat sikit, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata dia, wa an Jabir radhiyallahu anhu qala صلى معاذ بأصحابه العشاء فطول عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون يا معاذ فتانا إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى متفق عليه. Maksudnya Mu'adz bin Jabal sembahyang dengan sahabatnya akan Isya, maka memanjang ia atas mereka itu akan sembahyang itu. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah engkau kehendaki wahai Mu'adz jadi tukang fitnah? Apabila menjadi imam engkau, maka bacalah surah wasyamsi waduhaha, sabbih isma rabbikal a'la, iqra bismi rabbik, wal laili idza yaghsha. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat Rasulullah yang dikenali dengan Mu'adz bin Jabal. Yang mana Mu'adz bin Jabal sebagaimana yang diceritakan oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma menyebut Sayyidina Mu'adz bin Jabal seorang sahabat Rasulullah yang cukup masyhur. Kita nak cerita Mu'adz bin Jabal sikit. Sebelum ni pernah kita cerita dah. Biar cerita pula banyak kali pun tak apa. Orang-orang soleh ni, orang-orang baik ni, sahabat ni banyak kali pun tak apa kita cerita. Inda dzikris salihin, kata ulama, inda dzikris salihin tatanazzalur rahmat. Ketika disebut orang-orang soleh akan turun rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi Mu'adz bin Jabal adalah seorang sahabat yang cukup dekat di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah menyatakan, memberitahu kepada Mu'adz bahawa Rasulullah cukup menyayangi kepada Mu'adz bin Jabal. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud, Rasul pegang tangan Sayyidina Mu'adz bin Jabal, Rasul khabar kepada Mu'adz, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk, wahai Mu'adz, demi Allah sesungguhnya aku cukup sayang kepadamu wahai Mu'adz, aku cukup kasih kepadamu. Ya Mu'adz, la tada'anna usika ya Mu'adz, la tada'anna dubura kulli salatin taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'adz, mu jangan tinggal setiap lepas daripada sembahyang, aku pesan kepadamu, setiap lepas daripada sembahyang mu jangan tinggal doa ni. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa yang Rasul ajar kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain Rasul menceritakan kelebihan Mu'adz bin Jabal. Kata Rasulullah, a'lamu ummati bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal, atau kama qala, orang yang paling alim di kalangan umatku tentang perkara yang halal dan perkara yang haram adalah Mu'adz bin Jabal. Oh, hebat. Dulu pada awal Islam, sahabat yang datang masbuk, datang lewat, sahabat yang datang lewat, apabila dia datang lewat, dia akan tanya hak yang berada di belakang Rasulullah, berapa rakaat dah. Hak belakang Rasulullah bagi syarat, kalau 2 rakaat buat 2 rakaat, 3 rakaat 3 rakaat. Jadi kalau 2 rakaat, kalau sembahyang Zuhur 2 rakaat Rasul sembahyang, tinggal lagi 2 rakaat. Jadi dia menipu akad takbir, dibuat lalulah 2 rakaat. Cukup 2 rakaat baru ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu asal. Asal gitu hak yang sahabat buat pada asalnya. Faham kan? Sekali lagi ya. Katakanlah sembahyang Maghrib 3 rakaat. Jadi tiba-tiba makmum ni masbuk mari lewat. Lepas tu dia pun mari akad takbir di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum daripada akad takbir tu ditanya makmum hak lain. Makmum lain syarat kalau 2 rakaat, katakanlah 2 rakaat dah tinggal 1 rakaat lagi. Jadi dia pun akad takbir, dia terus buat rakaat pertama, rakaat kedua. Lepas tu masuk rakaat ketiga baru ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, boleh faham kan? Itu asal. Tiba satu hari Mu'adz bin Jabal masbuk. Sebab dia duduk jauh daripada Masjid Nabawi. Berapa kilometer rumah dia daripada Masjid Nabawi? Bukan dekat. 5-6 kilometer rumah dia daripada Masjid Nabawi. Bukan dekat 5-6 kilometer . Kita ni hak ada kereta, ada motor pun enggak sejauh. Dah hak dulu mana ada kereta, ada motor. Ada unta, ada kuda, ada keldai, kadang-kadang tak ada benda. Mari jalan kaki kadang-kadang. Jauh. Jadi dia mari
jadi masbuk. Bila masbuk, maka Mu'adz bin Jabal tidak buat macam orang-orang lain buat. Terus dia ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, mana tempat Rasul duduk, begitulah dia duduk. Lepas tu lepas daripada Rasul bagi salam, dia akan tambah. Maka Rasul suruh ikut apa yang dibuat oleh Mu'adz bin Jabal. Sebab kita sekarang ni bila kita mari lewat, jadi kita kena ikut imam dulu lah. Lepas ada imam untuk imam bagi salam, baru kita tambah. Baik. Mu'adz bin Jabal adalah seorang sahabat yang cukup alim, sehingga kata Rasul, orang yang paling alim di kalangan umatku adalah Mu'adz bin Jabal. Ceritanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia pergi sembahyang bersama dengan Rasulullah. Dalam hadis ini menceritakan sembahyang Isyak, dia sembahyang bersama dengan Rasulullah. Lepas daripada dia sembahyang bersama dengan Rasulullah selesai, dia balik kampung dia, dia Quba tu balik kampung dia, dia pun menjadi imam pula kepada ahli qaryah dia di kampung dia. Sembahyang pula sekali lagi Isyak. Sembahyang kali kedua tu dipanggil sembahyang mu'adah, sembahyang hak yang diulangkan. Di sembahyang dah pertama kali, hak kedua tu sunat dah bagi dia, hak yang kita cerita pada minggu lepas. Dia sembahyang pula. Dia pun Allahu akbar, akad takbir, rakaat pertama bahang surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nak tahu banyak mana ni? 2 juzuk setengah lebih kurang. Lebih kurang 2 juzuk setengah. Kita usah kata surah Baqarah. Tu imam baca semuka je. Ni tumbuk pada lutut dah, tumbuk peha dah lengah, tumbuk betih dah, labu betih dah, pecek labu betih pas sembahyang. Tu imam baru semuka rakaat pertama, semuka rakaat kedua je. Pecek labu betih dah lepas sembahyang. Bukan surah Baqarah. Ni surah Baqarah tu 2 juzuk setengah. Jadi apabila dia tu imam Mu'adz bin Jabal mula baca surah Baqarah, dia pun mari dalam hati, Mu'adz bin Jabal ni dia akan rokok untuk rakaat pertama melainkan apabila habis surah Baqarah. Lagi dah habis surah Baqarah lagi tu dak rokok. Dia pun mufaraqah, dia cerai. Pakai buat seorang sembahyang. Lepas daripada dia selesai sembahyang, orang pun khabar kepada Mu'adz. Ada tadi makmum, orang ramai makmum tu, dia bagi salam awal. Dia buat sendiri. Kata Mu'adz bin Jabal, orang munafik gitu lah. Okey, orang munafik gitu lah. Maka apabila orang ni, si makmum tak didengar, Mu'adz bin Jabal khabar lagu tu, dia pergi jumpa dengan Rasulullah, khabar. Dia cerita kepada Rasulullah, Mu'adz bin Jabal jadi tu imam. Lepas tu hamba ikut dia, tiba-tiba nyebahang surah Baqarah. Dia cakap Arab ni, kita buat terjemah ni. Dia bahang surah Baqarah Rasulullah, hamba pun faraqah lah. Siapa berita ke dia, dia kata hamba munafik pula Rasulullah. Maka Rasulullah panggil Mu'adz bin Jabal. Apa kata Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal? Aturidu an takuna fattanan ya Mu'adz? Mu nak jadi orang yang mendatangkan fitnah wahai Mu'adz? Rasulullah menegur Mu'adz bin Jabal. Rasulullah kata, mu jangan buat lagu tu dah. Kalau mu jadi tu imam, mu jangan panjang, mu kena ra'i makmum. Mu jadi pemimpin, mu jangan ikut mu. Mu kena ikut tu rakyat mu. Hak duduk belakang mu, tak sama. Kalau pemimpin pakai ikut dia, jeng-jeng belakang lah. Dah pemimpin gaji banyak mana? Tu tak gitu kan? Dia sama je, masalah ni sama je. Dia nak ikut kepala dia saja, maksudnya dia kena tengok kepada maslahah rakyat dia. Sama juga kita jadi tu imam, kita kena tengok makmum hak yang berada di belakang kita. Lagu mana keadaan makmum ada hak yang sakit, ada hak yang ada kerja, ada orang hak yang macam-macam. Kita ikut kita dah, kita sihat, tak kira makmum hak 3 selendar duduk belakang pun kena ikut kita. Aku jadi tu imam, kena ikut aku. Tak boleh lagu tu. Itu bukan cara hak yang diajar oleh agama kita. Pemimpin, sama ada pemimpin dalam ibadah atau pemimpin dalam negara, mesti dia kena ambil berat tentang orang yang berada di belakang dia. Kalau imam, dia mesti kena mengambil berat tentang makmum dia. Kalau pemimpin dalam negara, dia mesti kena ambil berat tentang rakyat dia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hak ni hak yang diajar oleh Rasulullah kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Dia kata kalau mu jadi tu imam, mu baca surah wasyamsi wa duhaha, sabbihisma rabbikal a'la, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, wal laili idza yaghsha. Jangan baca surah panjang-panjang. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء متفق عليه. Artinya, apabila menjadi imam seorang kamu akan manusia, maka hendaklah rengangkan. Apa dia rengangkan? Jangan berat, jangan panjang sembahyangnya. Kerana bahawasanya di dalam makmum kamu itu ada yang kecil, ada budak, dan ada hak yang tua, ada pula hak yang mempunyai hajat, dan ada juga hak yang sakit. Tapi maka apabila sembahyang ia keadaan seorang sahaja, kalau sembahyang seorang diri, maka sembahyanglah bagaimana yang dikehendaki, panjang atau pendek, lambat atau cepat. Kalau mu sembahyang seorang ikut pun nak buat mana pun. Tapi kalau mu sembahyang jadi imam, kamu kena ra'i makmum hak yang berada di belakangmu. Sebab belakangmu ada budak, ada kanak-kanak, ada orang tua, ada orang hak yang daurah, ada orang hak yang mempunyai hajat dia, pekerjaan dia, kesibukan dia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tapi kita kena ingat, pendekkan sembahyang ketika kita jadi imam bukan mengikut hawa, nafsu, keinginan makmum. Oh, kalau ikut keinginan makmum, kalau boleh makmum tu dah suruh tu imam baca rakaat pertama wal asri, rakaat yang kedua inna a'tainakal kautsar. Dia bukan kena ikut keinginan makmum, tapi kena ikut lagu mana hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Kalau subuh Jumaat, benda hak yang sentiasa dibaca oleh Rasulullah pada rakaat pertama adalah Alif Lam Mim As-Sajdah. Rakaat yang kedua adalah Hal Ata 'alal Insan. Hak tu kira ringkas dah tu, hak tu kira pendek dah tu. Panjang tu imam Hal Ata 'alal Insan, rakaat kedua, rakaat pertama benda Alif Lam Mim As-Sajdah 11.5. Panjang sedangkan Rasulullah suruh pendek. Mana tu imam buat kerja gitu? Marah tu imam. Padahal hak yang tu imam baca tu hak yang dibaca oleh Rasulullah. Dia sebenarnya pendek panjang ni bukan mengikut hawa, kehendak, keinginan makmum, bukan, tapi mengikut apa hak yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hak yang dibuat oleh Rasulullah pada subuh Jumaat adalah rakaat pertama Alif Lam Mim As-Sajdah, rakaat yang kedua adalah Hal Ata 'alal Insan. Maka disunatkan kepada imam membaca dua surah tersebut pada subuh Jumaat walaupun rasa panjang. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala kalau orang tu sembahyang seorang diri, kalau dia sembahyang seorang diri, maka dia sembahyanglah panjang mana dia nak sembahyang. Tapi masalah itulah, masalah kalau sembahyang seorang diri, pendek ketok dia sembahyang. Kalau sembahyang seorang diri, kejap je dia sembahyang. Baik. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ni di antara benda, kalau kita nak cakap arak sikit, dipanggil benda fiqhul imamah. Ni fiqh untuk menjadi imam. Ni di antara perkara yang penting yang perlu diketahui oleh orang yang ingin menjadi imam. Orang yang ingin menjadi imam, dia kena tahu benda ni. Dia kena jangan kira diri dia saja, ambil peduli tiap orang lain. Awal aku boleh pegang speaker duduk depan kau, suara sedap agak, nya tarik sungguh. Hak kawan ni lelah, doh, duduk berdiri, tambalang tumbah, tak ambil kira pun. Tapi tempat kita tak ada baca panjang-panjang, tak ada. Panjang-panjang tak ada. Semuka tu tak panjang mana lagi, semuka tu tak ada, jarang orang baca semuka. Kalau sembahyang tarawih, kalau tu imam baca semuka tu ada, lalu makmum tegur, tu imam pendek sikit suruh pendek lagi semuka. Lepas tu imam baca setengah muka, ada pula orang lain tegur, tak boleh, 3 ayat je. Allah Rabbi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha fi qissati salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bin nas wa huwa marid, qalat فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر متفق عليه. Artinya, berkata Siti Aisyah radhiyallahu anha, dari hal sembahyang Rasulullah dengan sahabat pada ketika Rasul sedang sakit, maka datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di sebelah kiri Abu Bakar As-Siddiq. Maka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sembahyang ia dengan manusia keadaan duduk. Maksudnya sahabat Rasulullah menjadi makmum kepada Rasulullah, dan Abu Bakar sembahyang berdiri mengikut Abu Bakar
dengan sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengikut pula manusia dengan sembahyang Abu Bakar. Manusia di sini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni cerita ni pada penghujung hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada penghujung hayat dia sakit. Rasulullah sakit. Dan beberapa kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengsang. Apabila Rasulullah pengsang, Rasulullah minta air. Apabila Rasulullah sedar, Rasulullah tanya sembahyang. Jadi Rasulullah memang cukup mengambil berat tentang sembahyang. Apabila sedar je daripada pengsang, benda yang mula-mula lagi sekali Rasulullah tanya sembahyang. Allah, kita benda yang kalau kita sedar pengsang, kita sedar, kalau benda yang keluar daripada mulut kita, jadi hak tu hak paling maksudnya hak yang paling besar dalam hati kita. Baik. Jadi Rasulullah tanya sembahyang. Lepas tu Rasulullah dah agak nak bangun dah. Dah agak nak bangun. Masuk waktu sembahyang. Maka Rasulullah suruh Rasulullah pesan kepada isteri dia Aisyah, khabar kepada Abu Bakar supaya Abu Bakar menjadi imam. Aisyah kata Abu Bakar ni hati dia lembut. Nangis lagi jadi imam. Kalau cakap kita nangis, nak jadi imam mana nangis? Baca-baca orang belakang makmum tak dengar lagi. Dia baca benda. Baik. Kalau begitu suruh Umar jadi tu imam. Sayyidina Umar jadi imam. Aisyah. Rasulullah khabar kepada Aisyah, khabar kepada Rasulullah. Lepas tu Rasulullah pun khabar budak suruh Abu Bakar jadi imam. Dipendekkan cerita, maka sahabat pun khabar kepada Abu Bakar, Rasulullah suruh Abu Bakar menjadi imam. Abu Bakar pun jadi imam. Rasulullah dah agak nak bangun dah. Lepas daripada tu tengah semayang, Allah Rabbi. Maka tiba-tiba Rasulullah keluar. Dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diusung oleh dua orang sahabat. Ada dua orang sahabat usung Rasulullah. Kaki dalam hadis riwayat kaki seret ni latar. Kaki seret bumi jelang. Maksudnya dak nak akak molek dah kaki, tapi tetap nak keluar sembahyang berjemaah juga sebab Rasul rasa gagah dah sikit. Tapi gagah pun jalan huyung hayat. Tu pun terpaksa dipimpin oleh dua orang. Kaki dak nak akak kaki kalau jalan tu macam gem dia. Seret ni di latar kalau cakap kita kan dak akak molek kaki. Tapi keinginan untuk sembahyang berjemaah tinggi tetap Rasulullah keluar dalam keadaan uzur. Maka bila Rasul keluar, orang pun pimpin Rasulullah. Rasulullah duduk betul-betul tepi Abu Bakar, balik kiri. Maka ketika Rasulullah berada keluar sembahyang, duduk di tepi balik kiri Abu Bakar, maka para sahabat menjadikan Rasulullah sebagai imam. Jadi Abu Bakar berdiri di tepi Rasulullah. Rasulullah duduk, tak berdiri, tak bangun berdiri. Rasulullah sembahyang duduk. Abu Bakar berada di sebelah kanan Rasulullah, mengikut sembahyang Rasulullah. Dan sahabat awak belakang tak nampak Rasulullah duduk kan. Maka sahabat awak belakang mengikut Abu Bakar kerana Abu Bakar melihat perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah orang belakang nak nampak orang ni. Rasulullah sembahyang dalam keadaan duduk makmum belakang. Jadi makmum belakang menjadikan Abu Bakar sebagai pedomang untuk melakukan sembahyang tersebut. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada hadis inilah majoriti ulama fiqh mengatakan bahawasanya kalau sekiranya imam tidak mampu berdiri sedangkan makmum itu mampu berdiri, maka wajib makmum berdiri pada sembahyang fardu. Pada minggu lepas kita ada bincang satu hadis yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila tu imam sembahyang duduk, maka makmum kena sembahyang duduk belaka. Kita bincang minggu lepas. Jadi kalau tu imam sembahyang duduk, makmum sembahyang duduk. Kalau tu imam sembahyang berdiri, makmum sembahyang berdiri. Dan pernah Rasul sembahyang duduk, sahabat sembahyang diri, Rasul suruh duduk belaka. Baik. Jadi kita bincang pada minggu lepas, kalau tu imam tak mampu berdiri pada sembahyang fardu, bagaimanakah kedudukan makmum? Ulama berbeza pandangan. Ada pandangan yang mengatakan wajib makmum kena duduk bersama dengan imam, tidak boleh berdiri. Ada pandangan yang mengatakan bahawasanya wajib makmum kena berdiri kalau sekiranya makmum mampu berdiri. Ini masalah sembahyang fardu. Ada pandangan yang mengatakan harus makmum pilih di antara berdiri dan duduk, boleh pilih nak mana-mana. Okey, ada 3 pandangan dalam masalah ni secara ringkas. Baik, pandangan majoriti ulama, kebanyakan ulama kata makmum diwajibkan berdiri kalau dia mampu berdiri, tidak boleh duduk. Dalilnya hadis ni. Sebab Rasulullah jadi imam duduk, Abu Bakar berdiri, sahabat-sahabat lain berdiri. Manakala hadis yang Rasulullah suruh duduk, hadis itu dinasahkan kerana hadis ini hadis yang maksud hadis yang akhir. Hadis yang perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
wafat. Baik, hadis ini menasahkan hadis sebelum ni mengikut pandangan majoriti ulama fiqh. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita rasa untuk pertemuan kita pada malam ni sini dulu. Insya-Allah kita akan berjumpa lagi pada minggu-minggu akan datang kalau sekiranya dipanjangkan umur. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita bincang pada malam ini ada manfaatnya dan sama-sama kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa limashayikhina wa liaqaribina wa liman ahsana ilayna wa liman awsana bid-du'a wa liman lahu haqqun alayna wa li jami'il muslimin wal muslimati bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.